Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan bikum fi qanat Dunia Devi. Selamat datang ke channel Dunia Devi. Okey, penonton semua, ini sebenarnya dah take ke 10 untuk bagi salam je. So, untuk video yang kali ni, saya nak membongkar satu migration orang seberang datang ke Malaysia. Tapi sebelum video diteruskan, video ni akan cerita dululah. Okey, siapa yang nanti dekat video ni, penonton semua akan tahulah siapa yang migrate tu kan. Sebelum penonton semua teruskan menonton video ni, please do care, speaking sikit, please do care to tekan like, tekan juga tombol subscribe especially, dan tekan juga loceng tu supaya ada notification sebagai tanda support channel ini. Teruskan menonton. Okey, bila jadi YouTuber ni, saya belajar sikit-sikit, saya belajar okey, cara nak tambahkan like dekat video tu kan. Okey, macam ni saya tambahkan, bagi terang sikit. Kalau tak nampak gelap kan, atau nampak macam skin macam putih. So dia ada dekat video ni, dia ada macam gambar matahari tu. Kalau nak terang, kita naikkan, pusing ke atas kan, ikutlah setakat mana terang kita nak. Kalau tak, kita turunkan kan. Okey, macam ni. Macam ni, ni kita terangkan sikit. Macam nampak gelap je. Terang sangat Okey. Ni agak natural sikit kot, memang colour skin lah. Kalau tadi tu macam putih sangat. Okey. Apa tadi? Ahlan bikum fi qanat Dunia Devi. Maksudnya selamat datang ke channel Dunia Devi. Okey, ini kawan-kawan semua, ini anak saya yang suggestkan ya, mic baru, tapi dia actually dia ada tempat sangkutnya. Cuma dia bila saya sangkutkan, dia rongga je, saya pegang lah. Kalau letak jauh, tak dengar sangat suara kan, tak dengar sangat suara. Bila dekat ni, suara akan kuat. Okey, saya tanya kat anak saya, apa fungsinya bulu-bulu dekat mic ni kan. Macam apa tadi, macam eko memerang pula. Dia kata tujuan kalau ada macam span ke bulu ni, supaya dia memerangkap bunyi udara, tak ada bunyi udara, dan bunyi suara kita akan lebih jelas lagi. So actually dia ada tempat sangkut dekat depan ni, tapi saya tak boleh sangkut. Dia tak dakap kuat, jadi saya pegang lah, sementara ni saya pegang. Dan anak saya yang agak pakar ni, dia dah tengah dalam peperiksaan sekarang, ambil stamp 28 hari bulan start periksa, dan habis pertengahan bulan 4. Dan makin rajak dek, kerana Covid ni, ujian anak-anak kita makin rajak. Macam SPM baru habis kan bulan 3, stamp pula dia dah kira setahun lebih kira. Lajak sampai bulan 4 pula kan. Itulah, semoga Allah permudahkan anak-anak kita nak periksa. So itulah. Okey, saya nak cadangkan kawan-kawan semua untuk tengok channel ni, channel Arab Podcast. Kalau siapa-siapa yang nak belajar bahasa Arab Podcast memang bagus sangat-sangat. Tapi memang kena ambil take time jugalah nak belajar. Yang bagusnya sebab Syekh yang ajar ni, dia terjemahkan sekali. Walaupun dia orang Arab, tapi dia mahir bahasa Indonesia. Lepas tu dia terjemahkan kali dalam bahasa Indonesia. Jadi kita boleh faham, tapi macam mana pun kita kena catat juga nota, kita kena tulis, dan kita kena ulang-ulang lah supaya kita ingat dan faham. Ya, itulah Arab Podcast ni sangat bagus. Dan ada beberapa channel lagi saya pun tengah tengok. InsyaAllah ta'ala lah, kalau kepada kawan-kawan semua yang macam saya ada intention nak pergi ziarah ke Tanah Suci Mekah, ke Madinah kan, jomlah kita sama-sama
belajar bahasa Arab. At least kan kita boleh communicate dengan apa, apabila kita pergi ke tanah suci Mekah atau Madinah ya. Kita doalah kepada Allah SWT supaya COVID ni makin hilang, supaya kita boleh pergi sana sama-sama, insya-Allah. So sebenarnya saya nak cerita hari ni kan, ada sebahagian kawan-kawan saya kelakar pula kan dia mic ni macam ni kan, tapi tak apalah. Okey, dalam hati saya ada dua tempat ketika ini yang saya teringin sangat-sangat nak pergi. Pertama, sama dengan kawan-kawan semua, sudah tentulah ke Mekah dan juga Madinah ya, untuk kita mengerjakan umrah kan, kalau Allah izinkan mengerjakan haji. Okey, satu lagi tempat yang saya teringin sangat nak pergi adalah negeri kelahiran saya. Okey, dekat mana negeri kelahiran saya? Bukanlah di Malaysia. Okay, kalau kawan-kawan semua kan, ramai kawan-kawan yang bila tanya nama saya kan, bila saya sebutkan nama saya iaitu Devianti, semua kan wah nama lain kan, sebab tak ramai orang Malaysia yang ada nama macam ni, macam saya punya nama, dan mungkin tak ada kot. Okey, nama yang macam nama saya ni kebanyakannya orang Indonesia. Orang Indonesia mungkin ramai lah nama macam nama saya. Betul, memang asal keturunan saya memanglah Indonesia, iaitu lahir di Maninjau. Bukan lahir di Maninjau, lahir tu kalau arwah bapak cakap, arwah mak cakap di Pekanbaru, tapi asal Maninjau. Bukit Tinggi. Okey, nak ke Maninjau tu kena lalu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ni saya rasa ramai yang pernah dengar juga, bukan Bukit Tinggi Johor tu ya, Bukit Tinggi di Indonesia, yang mana kalau nak ke Maninjau kita kena lalu ke Kelok 44. Kalau orang Minang kata Maninjau ni dia keturunan Minang lah, Minangkabau. Minang kata Kelok Ampek pula Ampek. Okey. Kalau cerita pasal migrate ni kan, ramai yang migrate di mana-mana negara pun. Kalau kat Malaysia ni Chinese, India, Indonesians, dan sekarang dah ada Pakistan, ada Bangladesh, semuanya migrate ke Malaysia sebab negara Malaysia ni negara yang sangat unik, sangat murah rezekinya. Bila datang kat sini ni memang dia memberi banyak hikmah dan rezeki kepada orang yang datang kat Malaysia ni kan. So nak cerita pasal migrate tu, banyak kaum, banyak bangsa yang migrate ke Malaysia. Terima kasihlah kepada penduduk asli, orang Melayu memang orang Melayu lah yang orang asli di negara Malaysia ni yang kita kena respect, yang sanggup menerima semua yang migrate ke negara Malaysia. But anyway, bumi Allah ni sebenarnya kalau lah manusianya semuanya baik hati, bumi Allah ni maknanya sepatutnya tak ada masalah kita nak migrate ke mana-mana pun. Sekiranya manusia ni dia berhati malaikat kan, jadi tak ada masalah sebab bumi Allah ni adalah Allah yang punya. Okey, macam orang luar migrate ke Malaysia, Malaysia pun migrate ke banyak-banyak negara-negara lain, negara Eropah dan sebagainya. As long as kita buat yang terbaik, jadi hamba Allah, sepatutnya tak ada masalah lah, sebab memang kena sharing, kena kongsi, kena berbaik-baik sesama lain kan. So anyway, nak cerita pasal migrate, saya sebenarnya bila dari kecil kat sini dan kita belajar apa semua kan, dulu kita tak terfikir pun nak setengah orang ada lah, saya dulu tak terfikir pun untuk macam nak tengok balik tempat kelahiran sendiri kan, mengimbas balik kenangan macam mana kan kisahnya arwah mak dengan bapak boleh bawa ke negara Malaysia ni. So dengan adanya maya ni sekarang ya, jadi itulah saya nak mencari balik maklumat, bertanya balik pada mak-ngah semua yang masih ingat lagi kisah-kisah dulu macam mana arwah bapak daripada Indonesia kan datang ke Malaysia pada tahun dia start datang tahun 71. So itulah nak research balik, dan bila saya tengok Maninjau ni, negeri Maninjau ni tempat kelahiran saya, dan saya pernah balik lah tahun 1993. Masa tu arwah bapak yang bawa sebagai hadiah ya, lepas habis belajar dekat ITM. Alhamdulillah, walaupun tapi masa tu saya dah jadi warga negara Malaysia lah.
atas usaha arwah bapa kan, Kerajaan Malaysia menerima kami semua sewarga untuk mendapat taraf. Mula-mula dia step by step kan, dan akhirnya menjadi warga negara Malaysia yang secara ni dah lama kan, tahun 73, tahun 71, 73 sampai sekarang dah tahun berapa dah kan. So saya nak tengok balik lah. Dan short reading tu saya dapat saya dapat tengok yang Maninjau ni adalah sebuah negeri yang sangat cantik. Okey, Minangkabau ni dia ada cerita dan kisah dia tersendiri. Dan salah satu yang saya bangga pula kan, Buya Hamka. Buya Hamka, Allahyarham Buya Hamka adalah orang Minang, dan Buya Hamka ni rupa-rupanya pernah study dengan arwah atuk saya, iaitu Atuk Yusof. Okey, jadi itulah lepas ni saya akan buat research balik, discover balik macam mana kisahnya arwah bapa dengan mak bawa kami semua ke Malaysia ni. Memang of course lah, kalau datang tu dengan tak ada apa-apa kan, sampai ke Malaysia ni dan tak ada sesiapa, mesti arwah bapa dengan mak kena berusaha bersungguh-sungguh untuk membesarkan kita orang semua kan. Jadi itulah saya, untuk yang video kali ni saya sampai ini je. Saya nak cari dulu info macam mana. Mudah-mudahan menjadi satu kenangan buat saya, dan mungkin menjadi inspirasi kepada semua yang menonton. Dan sekiranya ada warga Indonesia yang menonton ni, supaya menjadi satu iktibar lah kan, bila kita duduk kat Malaysia ni, kita kena hati dan jiwa kita, walaupun kita masih lagi sayangkan negara asal kita, tapi kita kena sedar kita duduk di negara Malaysia, kita pun kena sayang juga negara Malaysia ni seperti mana kita sayangkan negara kita sendiri. So negara asal kita. Okay, so itulah dulu untuk video kali ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.